Okey. Okey, apa keterangan yang sesuai untuk dia membeli alatan pejabat ni? Membeli mesin daftar tunai secara kredit pada tarikh ini. Okey, bagus. Okey, membeli mesin okey, good. Alright, lepas tu awak tengok jurnal belian. Okey, betul tak format awak? Jurnal belian dia bezalah dengan jurnal am. Okey, ada cuma ada tarikh, bukti, folio dan jumlah. Okey, so cuma ada satu sahaja urus niaga dalam jurnal belian, Intan Perselin. Tarikh Jun 2, 8,100 dan mesti jumlahnya pada tarikh 30 Jun sebab bulan Jun hari cuma 30. Ada yang buat 31 jadi salah. Okey, saya bagi tahu untuk jurnal dia mesti tarikh, butir dan jumlahnya RM ni betul. Nilai ni betul. Kalau ada satu benda yang salah terus salah. Okey, so tarikh 30 hari bulan baru akaun belian sebab dia jurnal belian 8,100. Okey, ada soalan dekat sini? Tak ada? Siapa yang salah? Betul, saya mak tak jawapan. Dania? Dah. Aina? Aida, Najwa, okey, boleh? Okay, seterusnya jurnal pulangan belian. Okey, jurnal pulangan belian pun ada satu saja urus niaga iaitu Intan Perselin juga tarikh Jun 6. Tengok dia beli, okey, pada jurnal belian Intan Perselin dia beli pada tarikh Jun 2. 2 Jun dia beli. Pada tarikh 6 Jun dia pulang barang. Okey, so logik. Okey, dia tak akan berlaku jurnal belian tarikh 6 hari bulan, pulangan 2 hari bulan. Dia tak akan berlaku macam tu. Okey, mesti ni antara perkara logik yang kita boleh jumpa lah. Okay, kalau kita buat, katalah kita tersalah rekod tarikh pun kita boleh tengok, ni terbalik ni. Okay, macam tu. Right, so nilai dia 540 dan tarikh akhir untuk bulan Jun 30 hari bulan. Since kita buat jurnal pulangan belian, maka jumlahnya adalah akaun pulangan belian 540. Okay, ada siapa salah? Okay, siapa yang baru masuk boleh semak soalan satu, jawapan soalan satu kalau awak buat lah. Kalau awak tak buat, lepas ni awak kena buat. Jangan bertangguh-tangguh tak buat kerja, nanti banyak yang awak tak faham. Okay, seterusnya jurnal jualan. Okay, jurnal jualan ada dua urus niaga yang melibatkan jurnal jualan iaitu pada tarikh 10 Jun dan 12 Jun. Okay, kalau awak buat 12 Jun dulu baru 10 Jun pun salah. Dia mestilah berturutan tarikh tu. Okay, so kita jumpa 10 hari bulan dulu baru 12 hari bulan. Okay, so 10 hari bulan perniagaan Sivam 8,500 dan 12 hari bulan kedai Pasusim 2320. So tak ada lagi urus niaga untuk jurnal jualan. Akhirnya jumlah pada 30 hari bulan akaun jualan 10820. Okay, ada soalan tak sehingga sini? Ada siapa yang dia tanda salah jawapan dia? Teacher. Ya, Aida. Kalau jurnal jualan dengan jurnal pulangan belian tu saya buat terbalik, betul ke salah? Terbalik maknanya awak buat jurnal jualan dulu baru jurnal pulangan belian? Boleh, tak apa. Janji dalam dia betul. Okey, kedudukan tak apa. Kalau awak tak buat jurnal belian macam ni, dekat sini saya buat jurnal am dulu. Lepas tu jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan. Kalau awak buat jurnal jualan dulu, lepas tu jurnal belian, pulangan belian, lepas tu jurnal am. Tak kisah. Urutan tu tak ada masalah. Yang penting dengan dalam-dalam ni betul. Kalau jurnal jualan, ini je dalam dia. Jangan buat jurnal jualan tapi dalam dia ambil Intan Perselin salah. Okay, boleh dah? Okay. Alright, ada lagi soalan? Tak ada. Boleh semua betul. Alright. Kita tengok pula buku tunai. Saya rasa lambat sangat hantar mungkin sebab awak confused nak kena buat buku tunai sahaja ataupun buat jurnal sahaja. Okey, masa kelas yang minggu lepas tu saya dah bagi tahu. Okey, untuk soalan ni ni nama dia soalan lengkap, soalan penuh. Maknanya awak kena buat semua. Okey, daripada jurnal sampai ke buku tunai kena buat. Macam itulah. Kalau dalam peksa pun dia boleh keluar soalan macam ni maka dia memang besar sikit lah. Alright, baik. Kita tengok soalan dia punya buku tunai dia. Okay, sebelah debit.
Okay, ini sebelah debit. Saya colourkan sikit lah. Okay, sebelah debit warna biru ni. Okay. So dia ada Jun 1 ada modal bank 15,000. Okay, lepas tu ada 3 hari bulan ada bank. Itu kontra hari tu. Okay. Dengan sebelah 2 hari bulan ke 3 hari bulan sebenarnya kontra dia? 3 hari bulan. Okay, so jadi yang dekat sebelah kredit pun 3 hari bulan. Okay. Baik. Untuk ni laju tunai nilai 1,000 dan 17 hari bulan jualan 1230 pun laju tunai. Jadi jumlah 2230. Okay, lepas tu sebelah kredit pula. Okay. Dia ada ni kontra tadi. Okay, kontra tadi tunai 1,000 bank. Okay, awak tengok yang kontra ni. Okay, dia tak sebaris. Okay, tengok. Ni tadi dekat ni baris yang ini. Ni kontra ni, baris ini. Yang ini dekat atas. Ada masalah tak? Okay, tak ada masalah. Okay, asalkan satu dekat debit, satu dekat kredit. Ni. Yang ini yang sebelah debit, duit tunai masuk, butir dia bank. Sebelah kredit, bank duit keluar, butir dia tunai. Sebab apa? Hantar ke dalam laci kedai. Itu saya dah terangkan lah. Okay, 4 hari bulan alat tulis, tunai 120. 5 hari bulan perabot, bank 800. 8 hari bulan intan perselin, dia ada diskaun diterima 378 dan juga bank 7182. Seterusnya 28 hari bulan ambilan tunai 100, 30 hari bulan gaji tunai 500. Betul tak? Gaji 500. Sama tak? Sama. Alright. Okay, jadi jumlahnya kita tengok antara sebelah debit dengan sebelah kredit, yang besar adalah jumlah debit. So jumlah debit nilai dia 2230 kita ambil. Okay, so nak dapatkan baki HB, kita tolakkan 2230 dengan jumlah yang 120 tambah 100 tambah 500. Jadi dia ada baki HB 1510. Dapat? Dapat. Alright. Seterusnya, sebelah debit bank 15,000. Bandingkan dengan sebelah kredit lajur bank, dia cuma ada 8982 saja. Okey, 8,982. Jadi yang besar adalah 15,000. So 15,000 adalah nilai yang dekat bawah ni. Okey, nilai yang kat bawah. Lepas tu nak dapatkan baki SB dia, kita tolakkan 15,000 tolak dengan 8982. So dapat baki HB dia 6018. Okey, so 6018 ni dengan 1510 kita pindahkan saja ke bawah ni. Kita crosskan lah untuk jadikan dia baki BB. Nampak tu? Okey, pindahkan ke sebelah debit. Okey, ni berbeza lah dengan soalan yang awak buat sebelum ni. Ada baki HB, satu dekat sebelah debit, satu sebelah kredit. Berbeza. Itu soalan tu, dia case dia macam tu lah. Yang ini kita jumpa dua-dua baki HB dia di sebelah kredit, maka kita pindahkan baki BB dia akan jadi dua-dua di sebelah debit. Okey, tak ada masalah. Dia bergantung pada soalan tu sendiri. Okey, jelas tak? Jelas. Sama tak dengan jawapan awak? Ada apa isu tak? Apa-apa? Satu je salah. Apa tu Dania? Apa yang salah? Tertukar perabot dekat sebelah debit. Oh, macam jual perabot pula kan? Okey, tak apa. Betul kan? Okey lagi. Jadi nilai baki akhir salah lah kan? Alright. Okey, orang lain? Ada salah kat mana-mana lagi? Teacher, Okey dah. Ya, Najwa. kalau yang kontra tu kan, buat sebaris tak salah kan? Okey, bagus soalan tu. Okey, maknanya Najwa buat sini, baris ni Betul? Jadi alat betul, boleh, tapi alat tulis tu dia tak boleh jadi pindah ke atas lah. Alat tulis tu akan follow ke bawah. Faham? Okey, kedudukan dia mesti tarikh 3, 4, 5, 8, 28 macam tu. Dia tak boleh, katalah kat sini Najwa buat 3 hari bulan sini tunai, lepas tu alamak atas ni kosong lah, buatlah 4 hari bulan alat tulis. Jadi yang alat tulis tu tak dapat markah walaupun betul kat sebelah kredit. Okey? Boleh, tak ada masalah. Okey? Okey, lagi soalan?
Rabiatul, ada soalan? Tak ada. Nurin buat tak Nurin? Izul buat tak Izul? Lina dah buat. Lina semak yang Lina, mana yang dapat ni? Ada setakat yang Lina nampak ni ada yang tak sama tak? Tak dengar Lina. Okey, baik, kita teruskan dengan habis untuk perbincangan soalan 1. Kita teruskan dengan soalan 2. Okey, sedia? Saya nak pergi pada soalan 2. Saya habiskan dulu. Sekejap. Okey, print tak soalan tu? Soalan 2 tu. Ni Dah print ke belum? Dah. Okey. Okey. Okey, mari kita buat soalan 2. Okey, nampak tak soalannya? Tak ada. Awak nampak tak? Dah. Okey, dah ada. Baru ada. Nampak. Alright. Okey, pada 1 Mei 2020, Cik Amelia memulakan perniagaan kedai bunga emas dengan memasukkan tunai RM30,000 ke bank sebagai modal. So dia baru memulakan Dia memulakan. Okey, siapa nak tolong? Masuk mana ni? Jenil Am. Bagus, Jenil Am. Okey, yang pertama Jenil Am. Dia ada 2 tau masuk. Okey, Jenil Am. Kalau Jenil Am, debit, kredit. Mesti punya. Okey, so debit dia apa dah? Apa yang bertambah? Dia membawa masuk tunai ke dalam bank. Jadi apa yang bertambah? Duit dia lah bertambah. Duit kat mana Dania? Duit kat mana? Kat bank. Ya. Bank. Dia duit tu ada 2 sekarang, bank dengan tunai. Okey, jadi bank lah, walaupun dia kata tunai tapi dia kata dah ke bank, jadi kita ambil bank. Dan kredit dia adalah Modal. perkataan memasukkan. Ya, betul, modal. Kredit dia modal. Okey, bila kita tengok kat sini ada bank, jadi automatik lagi satu tempat kita kena masukkan kat mana? Bila ada bank dengan tunai, confirm masuk dekat apa? Kalau ada je butir bank dengan tunai, ya betul. Jadi kita masuk juga dekat buku tunai. Jadi ada 2 lah, macam tadi soalan 1 tadi. Tapi bezanya soalan 1 tadi, dia ada bagi dokumen duit masuk ke bank. Yang ini dia tak ada bagi dokumen duit masuk ke bank. Okey, tapi mesti kena masuk juga dekat buku tunai. Okey, macam catatan tadi lah, modal tadi. Sebab debit ke kredit dekat buku tunai? Duit dekat bank bertambah. Jadi sebab debit ke kredit? Debit. Betul, debit. Jadi laju apa? Bank. Betul, laju bank, butir dia sama ni. Apa tu? Sama dengan dekat jurnal am. Modal. Okey, macam tu je, balik je. Okey, ingat bila ada je melibatkan butir bank dengan tunai, mesti masuk juga dekat buku tunai. So ada 2. Daripada ayat pernyataan 1 ni ada 2 tempat. Satu dekat jurnal am dan satu lagi dekat buku tunai. Jelas tak? Jelas. Okay, good. Right, seterusnya kita pergi pada dokumen 1. Okay, ni kita adalah, ingat kita adalah kedai bunga emas. Kita kedai bunga emas. Okay, yang ini keratan cek. Bila keratan cek, confirm masuk dekat mana? Buku Cek mesti dekat mana? Buku tunai. Betul, mesti buku tunai sebab dia gunakan duit dekat bank. Kita ambil nilai yang mana?
8,800. Betul, 8,800. Jadi dia kata penerima cek ni adalah kedai perabot moden. Adakah kedai perabot moden ni kita? Tak. Bukan. Jadi maknanya kedai perabot moden yang terima. Jadi kita bayar ke kita terima? Kita bayar ke kita dapat duit? Bayar. Kita bayar. Jadi duit kita bertambah ke berkurang? Kurang. Berkurang. Jadi buku tunai debit ke kredit? Kredit. Kredit. Macam tu. Okay. Okay, nilai 8,800. Okay, butir dia apa akan jadi dekat buku tunai ni? Perabot. Kenapa perabot? Kedai perabot moden. Kenapa kedai perabot moden? Kenapa perabot? Ke ada jawapan lain? Okey, yang pertama, kalau kita tulis butir nama perniagaan ataupun nama orang, kalau bayar hutang, ada tak isu dia kita bayar hutang kat sini? Ada tak butir menjelaskan invoice? Tak ada. Jadi tak boleh tulis nama ni. Okey, tak boleh tulis nama dia. Okey, lepas tu perabot. Dia kata membeli perabot ke? Tak. Tak, dia kata membeli lengkapan. Ada tak lengkapan dalam kategori aset kita? Dalam aset kita ada tak nama lengkapan? Ada. Ada. Jadi kita ambil butir ni lengkapan. Okey? Okey, boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya resit rasmi dokumen 2, resit rasmi. Okey, Ramah Holding diterima daripada kedai bunga emas. Okey, ni ada kat sini ada tunai dengan nombor cek. Siapa nak bagi tahu saya ni masuk mana? Buku tunai. Buku tunai, betul. Okey, masuk buku tunai. Sebab apa masuk buku tunai? Sebab dia ada cek tu, nombor cek. Betul, bagus. Dah nampak, dia dah nampak. Alright, so debit ke kredit kat buku tunai? Debit ke kredit? Kenapa kredit? Sebab kita bayar sewa dekat dia. Kita bayar, sebabnya dia kata Ramah Holding kata dia terima duit daripada kita kedai bunga emas sebab kita bayar sewa. Jadi butirnya apa? Ramah Holdings Berhad. Kita bayar hutang ke? Adakah kita bayar hutang? Sewa. Ya, kita tak bayar hutang. Ingat, kita tulis nama perniagaan cuma kalau bayar hutang. Sekarang ni bayar sewa bukan hutang. Okey, jadi butir dia adalah sewa. Okey, nilai dia 300. Right? Okey. Next, dokumen 3, keratan cek. Okey, siapa nak tolong? Nurin, cuba Nurin. Ni dah jumpa tadi kat dokumen 1. Keratan cek. Jadi masuk mana? Buku tunai. Betul. Bagus. Jangan takut Nurin. Okey, buku tunai. Berapa jumlah cek ni Nurin? 1,000. Betul, bagus. 1,000. Okey, jadi buku tunai debit ke kredit? Okey, ni pening sikit. Nak tengok ni. Dia kata penerimanya adalah kedai bunga emas. Penerimanya kita juga. Tujuan dia kegunaan perniagaan. Siapa boleh bagi tahu saya apa ni? Kita dah jumpa dah sebelum ni. Apa ni? Dia keluar duit daripada bank untuk gunakan kontra. Ya, jadi ini adalah kontra. Okey, kontra. Okey, ni saya buat kat bawah ni. Okey, saya contoh sikit. Ni contohlah ni buku tunai. Okey, sini debit, sini kredit. Sini tunai, sini bank. Okey, siapa nak tolong buatkan catatan kontra dia macam mana? Yang pertama, nak buat sebelah mana? Debit ke kredit? Okey, cek ni maknanya duit keluar ke duit masuk? Cek duit keluar. Duit keluar. Jadi debit kredit? Kredit. Kredit. Bagus. Laju tunai ke bank? Laju bank. Bank. Jadi tulis kat bank 1,000. Duit ni nak hantar ke mana?
Tunai. Tunai. Ya, betul. Jadi laju butir dia tunai. Okey, ni faham duit keluar daripada bank nak hantar ke tunai. Tunai tu maknanya gunaan perniagaan lah laci kedai tu. Okey, jadi sebelah debit pula duit yang masuk adalah dekat Tunai. tunai 1,000. Dapat duit daripada mana? Bank. Daripada bank. So butir dia bank. Okey, macam tu catatan kontra dia. Sama macam yang kita buat soalan 1. Okey, seterusnya dokumen 4. Okey, Izul ada kan? Okey, invoice. Kita kedai bunga emas. Okey, kita buat lapan. Okay, jadi kita beli ke kita jual, Izul? Kat invoice ni Rose Garden. Nama kita dekat bawah. Ni soal dokumen 4. Invoice ni. Okay, Rose Garden dia keluarkan invoice ni kepada kita kedai bunga emas. Jadi sebenarnya kita beli ke kita jual? Dia jual. Kita beli. Kalau nama kita dekat bawah maknanya kita beli. Jadi bila kita beli masuk kat mana? Invoice ni adalah urus niaga secara hutang. Jadi masuk dekat jurnal belian. Okay, kalau nama kita kat bawah kita beli. Macam ni Izul. Contohnya Izul pergi kedai. Pergi kedai beli kasut. Dia tulis kat situ kedai kasut Bata. Dekat atas resit tu kedai kasut Bata. Jadi nama Izul kat mana? Nama Izul kat bawah. So yang kat bawah tu adalah orang yang beli. Yang kat atas tu orang yang jual. So nama kedai bunga emas ni nama kita lah. Nama kita dekat bawah maka kita belilah. Macam tu So masuk jurnal belian. Apa butir yang kita nak tulis dalam jurnal belian ni? Tulis apa? Zul, kita nak tulis apa Zul? Rose Garden. Rose Garden Najwa jawab. Terima kasih Najwa. Rose Garden tarikh 9 Mei nilai 3728. Okey, siap. Right, seterusnya dokumen 5. Invoice juga. Okey, invoice. Ni nama kita kedai bunga emas dekat atas ni kita. Okey, ni so kita ni. Okey Zul, try sekejap. Ni sama juga invoice, dokumennya invoice tapi nama kita dekat atas. Jadi masuk kat mana? Jurnal apa? Kalau nama kita kat atas, kita jual ke kita beli? Beli. Baru cakap tadi. Jual. Kita jual. Jadi masuk jurnal? Jualan. Ya, jurnal jualan. Okey, kita jualan nama kita kat atas ni. Okey, jadi jurnal jualan. So tarikh 11 Mei 6480. Habis siap. Okey. Seterusnya dokumen 6. Nota kredit. Ingat, bila nota kredit mesti jurnal apa? Okey, Lina pula. Pulangan. Okey, dah jawab. Jurnal pulangan. Okey, Lina jawab lepas ni. Okey, jadi Rose Garden kepada kita. Jadi jurnal pulangan apa Lina? Jualan ke belian? Ya, betul. Jurnal pulangan belian. Tarikh dia berapa hari bulan Lina? 9 Mei. Nilai dia? RM48. Butir dia? Apa butir kita nak tulis? Betul, Rose Garden. Good. Terus, okay, dokumen 7, memo. Pemilik telah mengambil 5 dozen bunga ros untuk kegunaan peribadi. Kata kunci dia peribadi. Okay. Harga kos bunga tersebut ialah RM24. Okay, murah je. Right? Okay, siapa nak tolong saya ni? Dia ambil bunga. Dia kedai bunga dan dia ambil bunga. Okay, siapa nak tolong? Okay, Dania, cuba Dania. Cuba. Sekejap. Dia ambil tujuan untuk peribadi. Kalau ada perkataan peribadi maksudnya apa? Ambilan. Bagus. Mesti ambilan. Okay, dan dia ambil
barang niaga lah. Ambil bunga rose tu dia ambil barang niaga. Jadi bila ambil barang niaga apa yang berkurang? Duit kita, duit kat kedai. Dia tak ambil duit, dia ambil bunga. Barang kat kedai. Kedai. Barang dekat kedai. Barang tu apa? Inventory. Okey. Jadi masuk mana ni? Ada tak masuk berkaitan dengan buku tunai? Ada tak ni ambilan dengan inventory? Ada tak berkaitan dengan buku tunai? Tunai bank ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Jadi masuk mana? Journal. Betul, journal So debit ambilan, kredit inventory RM24. Okey boleh? Boleh. Yang lain macam mana okey setakat ni Aida? Okey cikgu. Okey, alhamdulillah. Right. Dokumen 8, nota kredit. Najwa. Bila nota kredit mesti journal Pulangan. Bagus. Okey, kita perniagaan emas. So kepada ni. Okey, so journal pulangan apa? Jualan ke belian? Jualan. Bagus. Journal pulangan jualan. So butir kita akan jadi butir kita nak tulis apa kat journal pulangan jualan tu? Nama kita ke? Okey, kita tulis apa butir dia? Tolong seorang. Kenapa tak ada orang jawab? Kedai bunga indah. Betul, kedai bunga indah. Nilai dia 180 tarikh 14 Mei. Okey, dah. Okey, seterusnya dokumen 9. Betul? Ketawa nak jawab betul. Resip rasmi. Confirm masuk mana ni? Masuk buku tunai. Bagus, buku tunai. Laju. Laju. Tunai ke bank? Bank. Bank. Sebab apa bank? Sebab ada nombor cek. Betul, bagus. Sebab nombor cek masuk bank. Okay, jangan lupa dia ada sekali diskaun. Ini jadi follow lah. Okay, debit ke kredit? Dia kata kedai bunga emas Debit. terima duit daripada kedai bunga indah. Jadi sebelah? Debit. Betul. Sebelah debit sebab duit bertambah. Bagus. Right. Jadi diskaun ni adalah diskaun apa ni? Kalau kat sebelah debit, diskaun? Diskaun diberi. Bagus. Diskaun diberi. Right. So masukkan saja nilai dia. Butir dia akan jadi kedai bunga indah. Ni kedai bunga indah sebab dia bayar hutang. Menjelaskan invoice ni maksudnya membayar hutang. So butir dia kedai bunga indah. Right, next. Dokumen 10, Rose Garden. Okay, siapa lagi boleh menjawab? Nurin. Ulang balik Nurin. Invoice Rose Garden kepada kedai bunga emas. Okay Nurin. Ada. Nurin. Tak ada. Okay, Aida. Invoice. Hello. Ya teacher. Aida. Invoice dokumen 10, invoice Rose Garden kepada kedai bunga emas. Masuk mana dah? Journal Kenapa journal Journal betul. Kenapa journal Journal Lina kata journal berlian. Okay, kita tengok dia beli apa barang ni. Beli bunga. Dia kedai bunga dan dia beli bunga. Maka dia beli barang niaga. Kalau beli barang niaga tak boleh journal Okay. Tapi Rose Garden jual kepada kedai emas. Maknanya kedai emas beli daripada Rose Garden. So masuk journal berlian. Okay. Kita kedai bunga emas. Kita beli
beli daripada Rose Garden. Okay, jadi kita masuk jurnal belian. Okay, nilai dia 1776. Dah faham tak dah? Boleh. Faham. Boleh. Okay. Okay. Aina mana Aina? Tadi Aina masuk. Dah keluar balik tak apa. Okay, seterusnya resit rasmi. Okay, resit rasmi lagi kita jumpa. Okay, Najwa. Resit rasmi masuk mana? BT. Betul, bagus. BT. Buku tunai. Laju apa? Tunai ke bank? Bank. Bank sebab apa? Ada nombor cek. Bagus. Okey, lepas tu sebelah debit ke kredit? Rose Garden keluarkan invoice, dia kata dia terima daripada kita. Jadi kita bayar ke kita dapat duit? Kita bayar. Kita bayar. Jadi debit ke kredit? Kredit. Kredit, bagus. Okey, so butir dia akan jadi menjelaskan invoice, maknanya menjelaskan hutang. Butir dia? Kedai bunga emas. Kita kedai bunga emas. Takkan dalam akaun Rose kita ada nama Garden. kita. Ya, mesti Rose Garden. Okey, alright, baik, dah habis. Dokumen 11, dokumen 12. Okey, dah ni bil tunai. Ya. Bil tunai masuk dekat Soalan. buku tunai. Dah ada dah. Ya, betul. Buku tunai ni ada perkataan tunai, masuklah buku tunai. Alright, debit kredit. Kita buat apa Dia ni? debit. Betul, debit. Dia jual. Kita jual. Jadi butir dia apa? Jualan. Betul. Kenapa kita tak tulis butir dia pusat hiasan gaya? Sebab dia tak hutang kat kita. Sebab bukannya Betul. hutang. Sebab dia tak hutang. Okay, kita pun tak hutang dengan dia. Dia beli cash. Okay, dia datang kedai beli terus kita bagi dia bil tunai. So 229 nilai dia, tarikh 18 hari bulan. Bagus. Right, dokumen 13. Siapa lagi tadi? Lina. Invoice. Nama kita dekat atas. Okay, jadi masuk mana? Jualan. Jurnal jualan. Bagus. Okay, maksudnya kita jual kepada Pelangi Florist. So butir dia jadi kita nak kena apa Lina butir dia? Betul. Pelangi Florist tarikh 11 Mei nilai 2826. Habis. Dokumen 13 habis. Dokumen 14. Nota debit. Okey. Nota kredit mesti jurnal pulangan. Nota debit bukan pulangan. Ingat nota debit dia akan masuk sama ada jurnal jualan atau jurnal belian. Bergantung pada nama kita dekat atas kat bawah. Okay, jadi sekarang nama kita dekat atas ke kat bawah? Atas. Nama kita dekat atas. Jadi kita jual ke kita beli? Jual. Kita jual. So masuk pada jurnal jualan. Okay. Nama kita kat atas kita jual. So masuk jurnal jualan. So butir dia akan jadi apa? Pelangi Florist. Betul. Pelangi Florist tarikh 27 Mei nilai 207. Okey, habis. Dah siap. Okey, so buat buku catatan pertama, maksudnya kena buat apa? Buku tunai, jurnal am, jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian. Kalau yang tak ada, tak payahlah. Okey. Okey, soalan. Semua ada. Right. Semua ada. Okey, ada apa-apa nak ditanya yang muskil? Jangan simpan seorang-seorang. Tak ada.
Boleh tak buat ni? Ada 2 hari, hari ni Isnin, Selasa, Rabu. Rabu ada kelas. Okay, sebelum Rabu mesti dah hantar lah. Ataupun selewat-lewatnya Rabu pukul 3 hantar. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okay. Tanya seorang-seorang. Dania ada masalah Dania? Tak ada. Okay, Lina? Tak ada. Izul? Banyak tak Ada. faham sangat. Banyak tak faham. Lepas tu latihan tak hantar Zul. Cuba balik aja tengok balik. Ya Zul. Kena follow balik yang sebelum-sebelum ni. Buka buku Kalau tak ada tengok balik video. Kalau tak boleh tanya saya. Okay, Nurin. Tak. Apa tak? Tak faham? Oh Nurin. Tak apa. Nurin macam tengah tidur.